Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan nufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran Masjid Karyah Batu 10 Ceras, yang mana saya percaya telah terhenti agak sekian lama, bermula dari Ramadan yang lalu. Kemudian saya pergi menunaikan fardu haji, kemudian ada tergendala dengan beberapa urusan dan juga masalah kesihatan. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung dengan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan berkaitan ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahmatullah alaih. Baik, kita sampai ke muka surat 35 kalau nuskah betul. 37. Oh. Jadi saya tak tandalah 37 tu bulan berapa? Oh, bulan 6 kita ada kuliah Kenyataan sifat nafsiyah. Iaitu kalau kita terjemahkan maknanya sifat diri. Jadi kita belajar sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ada 20 sifat yang kita perlu tahu dan kita perlu imani. Ini sangat penting untuk membantu kita memahami apa yang dikatakan tauhid, iaitu mengesakan Allah Ta'ala, dan apa yang dikatakan syirik, iaitu mensekutukan Allah Ta'ala. Jadi saya baru hari ini ditunjukkan kepada saya, ada orang pada hari inilah, dia telah menghukum saya ni murtad. Sebab tidak faham, dia tidak faham konsep tauhid dan syirik. Dia kata, dia share lah posting saya buat posting Facebook pagi ni. Saya beritahu bahawa minta tolong kepada Rasulullah SAW tidak syirik. Kita minta tolong pada Nabi itu tak syirik. Tak ada beza sama ada kita minta tolong itu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup
atau selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya itu tidak syirik. Lalu kata hamba Allah ni, tak tahulah nama sebenar dia, tapi dia pakai nama di sini Abu Khuzaimah. Kata dia, tidak ragu-ragu lagi orang seperti ini, dia merujuk kepada posting saya ni, murtad, kata dia. Kafir musyrik. Haram solat di belakangnya. Jadi tuan-tuan jangan suruh saya jadi imam. Haram kata dia. Tak sah sebab dah kafir musyrik. Sembelihan adalah bangkai. Kalau saya disuruh sembelih lembu ke apa, kalau saya sembelih jadi bangkai, tak sah sebab kafir musyrik. Apa isu dia? Orang ini dia tak faham konsep tauhid dan syirik. Dia tidak faham konsep menyembah selain daripada Allah dengan meminta tolong kepada makhluk tu, apa posisi dia gagal faham. Puncanya tak silap saya mungkin sehari dua yang lepas ada seorang selebriti dalam bidang perniagaan barangkali. Orang panggil bonda apa. Dia buat posting dalam media sosial dia. Dia macam merintih-rintih lah meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Lebih kurang maknanya dia kata, Rasulullah tengoklah kepada saya, pada anak-anak saya ni. Saya diberikan amanah untuk jaga anak saya. Jadi tolonglah Rasulullah, tengoklah kepada saya. Jadi ada orang tegur lah. Dia kata tak boleh. Tak boleh minta tolong dengan Nabi. Dan ramailah yang sokong. Kata dia nak minta tolong direct dengan Allah. Baik. Biar kita jelas dahulu ya konsep dia. Yang pertama, tidak ada pertikaian di kalangan orang Islam tentang wajibnya bertauhid dan haramnya syirik. Itu tidak ada pertikaian. Semua setuju bahawa kita wajib mengesahkan Allah Ta'ala, haram bahkan kufur kalau kita tu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang itu sepakat. Yang kedua, kita juga sepakat bahawa meminta tolong kepada Allah itu adalah tuntutan agama. Kita berdoa, mohon kepada Allah, itu adalah sesuatu yang ada pahala di situ. Agama suruh. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku, mohon, minta kepada aku akan perkenankan doa kamu. Bahkan kita baca dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan dikau kami sembah dan hanya akan dikau kami minta pertolongan. Jadi minta tolong kepada Allah direct itu tidak ada orang pertikai. Itu tuntutan agama, bahkan itulah yang cuba dicapai oleh ahli sufi. Ahli sufi dia kalau boleh nak sampai pada satu peringkat, dia tidak harap kepada yang lain kecuali kepada Allah saja. Tapi perlu mujahadah lah. Sebab kita ni terhijab dengan makhluk. Kita masih merasakan makhluk yang tolong, makhluk yang bagi mudarat, makhluk yang bagi manfaat. Tapi kalau boleh, kita nak buang hijab tu, sehinggalah satu peringkat kita lihat segala-galanya buruk atau baik itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan sesuai dengan anjuran daripada Nabi SAW, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong, hendaklah kamu minta tolong dengan Allah. Itu maknanya hakikat. Hakikat kita manusia ni hamba Allah. Kalaupun kita itu tidak ada satu-satu hajat yang kita nak minta, tetap kita kena berdoa. Ad-doa wal ibadah. Berdoa kepada Allah tu adalah ibadah, berarti ia adalah tujuan. Ada orang dia layan doa ni sebagai wasilah, jalan. Dia nak dapat apa misalnya? Nak dapat harta, ya. Nak dapat menang pilihan raya, dah habis ke? Pilihan raya kecil. Dah habis lah, tak berapa nak ikut sangat, banyak sangat pilihan raya macam-macam ya. Jadi nak minta menang pilihan raya, dah menang dah tak doa lagi dah. Dah kaya dah tak doa lagi dah. Itu hari sakit, sekarang dah sihat dah tak doa lagi dah. Itu konsep tidak betul. Kerana kita berdoa itu sebagai tujuan. Memang kita bertujuan untuk menzahirkan kehambaan. Oleh kerana kita itu hamba Allah, maka kita itu merintih memohon kepada Allah Ta'ala. Jadi bab minta tolong direct kepada Allah tidak ada khilaf. Ya, diterima, dianjurkan oleh semua orang Islam. Tetapi bab minta tolong kepada Nabi SAW ada sebahagian umat Islam melarang. Kerana kata dia, tak boleh minta tolong kepada Nabi SAW. Syirik. Kita tanya, kenapa syirik? Jawab dia, kerana Nabi SAW telah wafat. Maknanya, kalau ketika Nabi SAW masih hidup,
ya, boleh. Dan memang terbukti para sahabat meminta tolong dengan pelbagai permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih hidup. Ya, macam-macam ya sahabat minta tolong dengan Nabi. Jadi yang itu juga sepakat. Ya, kata dia boleh ya. Jadi bila dia membezakan minta tolong dengan Nabi SAW ketika hidup boleh, minta tolong dengan Nabi SAW selepas wafat haram dan syirik, pasti ada perbezaan. Satu boleh, satu syirik, mesti ada beza. Takkan sama tapi satu haram, satu halal. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah perbezaan dia? Nah, kalau kita tanyalah, sebab minta tolong dengan Nabi ketika hidup tu sepakat, boleh, ya. Tapi dia kata tak. Minta tolong dengan Nabi ketika Nabi dah wafat, dah berubah hukum dia. Bila Nabi wafat, dah jadi haram. Bahkan syirik. Maka dengar ya, kawan-kawan yang dah terpengaruh dengan fahaman Wahabi ni. Sebelum ni dia kata, wah mana dia Ustaz, Wahabi tak takfiri Ustaz. Wahabi bagus. Suruh ikut Quran Sunnah, pegang hadis sahih, jauhi bid'ah. Ya ke? Kalau setakat ikut Quran Sunnah, hadis Sunnah wal Jamaah dah lama suruh. Setakat berpegang dengan hadis sahih, dah lama dah disuruh. Tak ada beza bab pegang hadis sahih. Ya. Tapi bila timbul isu macam ni, terserlah sikap takfiri mereka. Mereka tak setuju dengan kita, mereka menghukum kita kafir, murtad, musyrik, ya, tak sah sembahyang belakang dia, haram makan sembelihan dia. Dia tak faham makna syirik. Kalau kita tanya pada dia, apa beza dia? Beza dia, kata dia, masa Nabi SAW masih hidup, Nabi boleh tolong. Nabi boleh tolong, Nabi boleh doa, macam-macam Nabi boleh buat. Baik. Nabi boleh tolong ketika Nabi SAW masih hidup, itu adakah secara hakikat, memang hakikatnya Nabi yang tolong, atau secara asbab? Maknanya hakikatnya Nabi tak boleh tolong, tapi Allah jadikan Nabi SAW sebab kepada pertolongan. Mana satu? Tuan-tuan yang dah mengaji Nurul Huda, beberapa kuliah dah masuk bab sifat nafsiah dah. Nak jawab macam mana? Bila Nabi SAW tolong ketika baginda masih hidup, baginda tolong kepada para sahabat, ada yang sembuh penyakit, ada yang itu ini, ya. Itu adakah pertolongan secara hakikat atau secara asbab? Tolong jawab. Ya. Ustaz ni teman tanya lah pula. Sebelum ni tak ada tanya. Ni yang payah datang kuliah ni. Ngajar je lah Ustaz, tak payah tanya-tanya. Tak ada lah. Nak tengok dari segi kefahaman tu ada sama tak atau berbeza. Ya. Jadi tentulah makhluk apapun, bila dia mendatangkan satu kesan, itu adalah secara asbab sahaja. Ya. Cause and effect sahaja. Yang jadikan segala-galanya Allah. Itulah makna wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan itulah sebabnya Allah Taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, Allah perintah kepada Nabi, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Bayangkan ya. Untuk diri baginda sendiri, baginda tidak milik. Itu macam mana baginda nak bagi manfaat mudarat pada orang lain? Itu hakikat sebenar. Dan bahkan dalam ayat yang lain, dalam bab hidayah, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Yang kamu, innaka la tahdi man ahbabta, siapa yang kamu kasihi. Kamu kasih orang tu, lalu kamu nak bagi hidayah kepada dia, kamu tak mampu. Akan tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu hakikat. Ya. Tetapi hakikat tidak menafikan asbab. Dari segi sebab musabab, memang Nabi SAW menjadi sebab kepada kebaikan. Nabi SAW menjadi sebab menolak kemudaratan. Ayat yang sama. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa tu adatul istisna, maknanya pengecualian. Aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat kecuali masya Allah, apa yang Allah Taala kehendaki. Berarti kalau Allah Taala kehendaki, Nabi SAW menjadi sebab kebaikan, manfaat dan menolak kemudaratan. Itu namanya asbab.
Dan jelas Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW itu sebab kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan menjadi rahmat kepada sekian alam. Itu dari segi asbab, Nabi sebab rahmat. Begitu juga dalam bab hidayah tadi. Allah Ta'ala beritahu hakikat, Nabi tidak mampu, tidak berupaya memberi hidayah kepada siapa yang Nabi kasih. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu namanya hakikat. Asbab Nabi menjadi sebab hidayah. Allah berfirman, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Lam di situ lam qasam. Ya. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Apa beza? Jadi Allah kata Nabi tak boleh bagi hidayah. Ayat yang lain Allah berfirman Nabi benar-benar memberi hidayah. Mana satu yang betul? Mana boleh mana satu yang betul? Mesti dua-dua betul. Dua-dua ayat Quran. Tak mungkin ayat Quran salah. Kita yang jangan salah faham. Kita kena faham kedua-duanya itu mengikut kedudukannya. Bila Allah berfirman Nabi tidak boleh beri hidayah, itu Allah sedang cerita hakikat. Bila Allah berfirman bahawa Nabi memang benar-benar memberi hidayah, itu Allah cerita asbab, sebab dan musabab. Bahkan kadang-kadang dalam ayat yang sama, Allah cerita hakikat, Allah cerita asbab. Ya. Mana Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Wa ma ramaita, dan bukanlah kamu yang melontar. Itu hakikat. Kalau Allah tak izinkan kita manusia tak boleh buat apa. Ya, hatta tak boleh bernafas, hatta tak boleh melihat, hatta tidak boleh bercakap. Jadi bila seorang manusia itu melontar, hakikat bukan kamu yang melontar. Asbab id ramaita, ketika mana kamu melontar. Mula-mula Allah nafikan, bukan kamu melontar. Kemudian Allah isbatkan ketika kamu melontar. Walakinnallaha rama, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melontar. Itu nak faham macam mana? Sekejap Allah kata bukan kamu melontar, sejak Allah kata ketika kamu melontar, kena faham sebagaimana yang difahami oleh para alim ulama, ada tempat dia. Wa ma ramaita khalqan id ramaita kasban walakinnallaha rama haqiqatan. Bukanlah kamu melontar sebagai menciptakan pelontaran, tidak. Manusia tidak boleh cipta apa-apa. Al-khalqu lillah. Mencipta itu milik Allah. Idramaita kasban, ketika mana kamu melontar dalam bentuk usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu Allah bagi pada manusia. Ya. Ni dalam gelas ada air. Hakikatnya saya tidak boleh minum kecuali apa yang Allah telah tentukan. Tapi saya nak minum, saya tak bolehlah diam macam tu. Kalau Allah bagi saya minum, masuklah air dalam perut saya. Ya, itu hakikat. Asbab kena usahalah. Pegang, angkat, letak dekat bibir, bismillah. Muafakah dengan iradah Allah. Jadi, kalau tidak muafakah, terlepas ke, ya, tertumpah ke. Walakinnallaha rama haqiqatan. Akan tetapi Allah lah yang melontar secara hakikat, kerana Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang memberi kepada kita kekuatan untuk berusaha dan berikhtiar. Inilah namanya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Nabi SAW tolong kita tu secara asbab, bukan secara hakikat. Maka kalau dikatakan secara hakikat, itu syirik. Kalau orang kata memang Nabi yang tolong secara hakikat, syirik. Itu namanya syirik. Baik. Kalau kita dah sama sepakat bahawa Nabi SAW hakikatnya hanya sebab sahaja, Allah yang menolong secara hakikat, maka demikianlah selepas kewafatan baginda, baginda juga menjadi sebab kepada pertolongan. Jadi dia minta dalil. Mana dalil Nabi benarkan minta tolong dengan baginda selepas dah wafat? Bukan macam tu cara dia. Kamu yang mengharamkan kena bawa dalil. Kenapa pula? Kerana kan ia ibadah kata dia. Ibadah asalnya haram. Kecuali ada dalil yang menyuruh baru boleh buat ibadah. Siapa kata minta tolong ibadah? Ayat Quran mana yang kata minta tolong ibadah?
Hadis yang mana yang mengatakan minta tolong ibadah? Ulama yang mana yang mengatakan minta tolong ibadah? Minta tolong yang ibadah itu hanya kepada Allah. Adapun minta tolong dengan makhluk itu hanyalah al-muamalatu bil asbab. Kita berinteraksi dengan sebab dan musabab. Ya, boleh ada nilai ibadah secara umum, kita tidak nafikan. Ya, misalnya makan. Makan bukan ibadah. Ia hanya adah, ia kebiasaan. Untuk bagi kita tu ada tenaga, kita boleh hidup. Ya. Hakikat yang bagi kita tenaga, bagi kita hidup, bagi kita kenyang adalah Allah, bukan makanan. Tapi kita berinteraksi dengan asbab. Maka kita makan bila kita lapar, supaya kita ada tenaga. Tak boleh kita kata, Allah yang bagi kita tenaga, aku tak nak makan. Tak boleh. Sebenarnya dari asbab tu kita kena raikan. Habis itu, memang tak ada nilai ibadah ke? Boleh jadi nilai ibadah secara umum. Ya, orang tu makan dengan niat, dia makan makanan yang halal. Kemudian dengan niat, dia ada tenaga nak ambil ibadah. Ya. Ataupun dia makan ketika berbuka kerana sudah berpuasa kena berbuka. Atau dia makan pada hari raya kerana sunat makan sebelum solat dan sebagainya. Ya, boleh jadi pada sudut itu nilai ibadah. Tapi asalnya dia adalah berinteraksi dengan sebab dan musabab. Jadi minta tolong tu pada asalnya berinteraksi dengan sebab dan musabab. Habis orang mati nak tolong apa? Ustaz, dia dah mati. Ya. Secara umumnya betul. Orang mati sudah tak sama seperti orang hidup. Orang hidup kalau kita minta tolongan dia, ada kala dia boleh tolong, ada kala dia tak boleh tolong. Kalau dia boleh tolong, dia tolonglah. Ya, dia bangun, dia angkat barang, dia tolong tulis surat recommendation, dia tolong apa, dia tolong bagi ubat, macam-macam dia boleh tolong, dia hidup. Orang mati, matilah. Tetapi yang dimaksudkan minta tolong ini hanyalah kepada orang soleh. Kerana orang soleh ini, kalaupun dia sudah meninggal, dia masih boleh berdoa kepada Allah. Dan kita mengharapkan doa daripada orang soleh ini diperkenalkan oleh Allah. Jadi hakikatnya kepada Allah juga sebenarnya. Walaupun zahirnya itu minta kepada makhluk, tapi hakikatnya meminta kepada Allah. Di mana syiriknya? Jadi bila mereka kata syirik, ini orang jadi kafir, ini orang jadi murtad. Apa makna syirik? Tidakkah syirik itu kamu itu menuhankan selain daripada Allah? Ataupun kamu memakhlukkan Allah? Kamu kata Allah itu sama macam makhluk, syirik. Atau kamu kata makhluk sama seperti Allah. Adakah ketika meminta tolong kepada Nabi, orang itu menyamakan Nabi seperti Allah? Ini kalau kita belajar sifat 20 dah faham. Bila kita kata Allah wujud dan kita kata Nabi wujud, adakah sama wujud Nabi dengan wujud Allah? Kan tak sama. Wujud Allah wajibul wujud, yang mesti wujud. Bila mesti wujud, tidak perlu pada yang mewujudkan. Bila ada yang mencipta, berarti qadim, tidak ada permulaan. Berarti baqa', tidak akan binasa. Adapun wujud Nabi SAW, wujud yang jaiz, yang Allah yang ciptakan, yang baharu, yang tertakluk kepada kudrah iradah Allah Ta'ala, yang merasai mati. Ya. Jadi tak sama konsep minta tolong kepada Allah dengan minta tolong kepada Rasulullah SAW. So, macam mana boleh jadi syirik? Hati-hati. Sebab fahaman takfir inilah yang menjadikan Daesh, ISIS, yang bom, yang sembelih orang Islam tu, samalah fahaman dia. Yang dia sembelih tu mengucap di kalimah syahadah. Sebahagian daripada yang Daesh bunuh tu tengah solat. Kenapa dia tergamak bunuh? Kata dia mujahidin. Kata dia orang berjihad. Kerana pada penilaian dia, orang itu walaupun mengucap di kalimah syahadah, musyrik. Kenapa musyrik? Kerana antaranya menerima amalan tawassul, tabarruk, ambil berkat, dan juga istighasah, meminta tolong kepada Nabi, meminta tolong kepada wali. Nah, ini perbezaan besar antara ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi. Ada orang dia ala-ala mendamaikan, ustaz dah lah tu ustaz, syekh wahabi, tajuk lain tu ustaz. Ya, dah lah isu-isu kecil je. Ikutlah, ceritalah pasal sunnah pula ustaz. Kamu faham tak sunnah? Sunnah dalam konteks ini adalah cara Nabi. Salah satu cara Nabi adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu sunnah Nabi. Menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
Fahaman Wahabi, fahaman Syiah, fahaman liberal, fahaman Syiah, ya, fahaman ilmu hakikat tak payah solat. Ini namanya mungkar. Bila mungkar, wajib kita mencegah dengan menerangkan kebatilan dia. Dia ingat sunnah ni hanya kayu sugi. Dia ingat sunnah ni hanya pakai haruman atau zikir lepas mayang. Bukan, ia itu sunnah. Tapi sunnah yang besar adalah menjaga akidah. Bukan sunnah Nabi mengkafirkan ahli kiblah. Dia sewenang-wenangnya semata-mata dia tak faham konsep minta tolong dengan Nabi, dia menghukum orang lain murtad, musyrik. Hati-hati. Dah 8.10, ada 4 minit. Belum masuk tajuk lagi. Tak apa ke? Sekali-sekala kita sentuh isu semasa, tapi ada kaitan dengan tauhid lah. Apa makna nafsiyah? Dan nyatakan apa dia dan sebutkan lawannya serta dirikan dalil atasnya. 4 perkara. Pertama, nak tahu makna nafsiyah. Kedua, nak suruh terang nafsiyah tu apa dia. Yang ketiga, nak suruh bagi tahu pula opposite daripada nafsiyah. Lawan ni kena faham ya. Maksudnya opposite, bukan fight. Ya, ada Ustaz Wahabi, mu'allaf, baru masuk Islam. Dia perli belajar sifat 20. Kenapa? Dia kata dia baru masuk Islam dulu, dia belajar kat Perkim. Kat Perkim ajar sifat 20. Apa yang dia ajar? Allah wujud, lawannya tiada. Kan? Dia kata, saya confused, kata dia. Allah wujud, lawan tiada. La ilaha illallah. Itu kamu yang tak faham bahasa. Lawan di situ bukan makna fight. Lawan di situ makna opposite. Opposite of ada, tiada. Bukan Allah asalnya ada, lalu Allah lawan-lawan, Allah jadi tiada. Ini kelakar. Ya. Jadi mereka ni gagal faham, lalu mereka mempelekehkan apa yang mereka tak faham. Adakah orang Islam yang kata Allah tak ada? Kafirlah kalau kata Allah tak ada. Betul lah tu. Jadi yang wajib mesti ada pada Allah adalah sifat wujud. Ya. Jadi ini maknanya nafsiyah, iaitu kelakuan yang sabit bagi zat selama ada zat. Dia nak kata satu sifat, dia ada perbincangan ulama, wujud ni adakah sesuatu yang lain daripada zat ataupun zat itu sendiri. Dia lain kalau sifat lain. Bukan nak cerita tentang Allah, dia cerita tentang sifat ya. Kalau kita katakan gelas sifatnya lutsina. Tapi kalau saya cat gelas ni dengan cat, dia tak jadi lutsina lagi. Hilang sifat lutsina dia, tapi gelas masih ada. Tapi kalau hilang sifat wujud gelas, ada gelas tak? Gelas dah tak wujud. Ada gelas lagi tak? Jadi sebab tu ulama bincang, wujud tu adalahkah sesuatu yang lain daripada zat, atau zat itu sendiri yang wujud. Tapi itu perbincangan yang detail lah, bukan fardu ain mesti kita tahu. Jadi sebab itulah dinamakan nafsiyah, satu hal yang mesti ada. Kalau tak ada orang Islam yang kata Allah tak wujud. Soal sifat ke lain daripada zat atau zat, itu persoalan nombor 2. Yang penting semua orang Islam yakin Allah wujud. Dan tidak dikeranakan dengan satu kerana. Ini maksudnya bukan sifat maknawiyah. Maknawiyah tu kaunuhu qadiran kerana ada kudrah. Kaunuhu muridan kerana ada iradah. Bukan macam itu. Dan ianya adalah hal yang menunjukkan ke atas yang bersifat dengan dia, diri zat itu sendiri, dan bukan makna yang lebih atas zat. Maknanya kalau tak ada sifat wujud, tak adalah zat tu. Jadi dalam bab akidah kena tahu dalil. Beza dalam bab fiqh, yang wajib tahu dalil hanya ulama mujtahid. Orang awam tak wajib tahu dalil. Habis nak beramal macam mana? Ustaz tak tahu dalil. Taklid lah. Kalau tahu dalil pun tak pandai berinteraksi dengan dalil. Sebab kita bukan mujtahid. Tapi dalam bab akidah wajib tahu dalil. Sebab itu dia tanya dalil. Seminit lagi. Kita azan terus berhenti. Azan ada sambung lagi. Terpulang pada saya. Kalau terpulang pada saya cadangkan lepas azan kita sambung sedikit untuk kita itu berhenti proper. Silakan. Azan dulu. Terus lepas tu bawa azan. Azan terus komen. Tak azan. Eloknya azan lah sebab azan tu syiar.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung lagi sedikit perbincangan tentang sifat nafsiah. Sifat nafsiah ni ada satu saja, iaitu sifat wujud. Penerangan yang dikatakan sifat nafsiah itu, yakni wujud, adalah hal diri zat itu sendiri dan bukan satu hal atau perkara yang lain atau yang lebih daripada zat. Kita ambil contoh, ya. Jadi contoh ni bukan nak mencontohkan Allah begitu, nak memahamkan apa maksud nafsiah tadi, ya. Apa maksud wujud itu adalah sifat nafsiah. Contohnya, kita kata Muhammad ada, maka yang dikatakan ada tu Muhammad tu lah, bukan something else. Tetapi kalau dikatakan Muhammad berilmu, maka ilmu tu is sesuatu yang lain daripada Muhammad. Mana satu masa dahulu misalnya sifat berilmu tu tak ada pada Muhammad. Tapi oleh kerana bukan Muhammad maksudnya Nabi, ya, nama saja. Ya. Jadi Muhammad ni asalnya tak ada ilmu. Kemudian dia rajin belajar, rajin mengaji, ya, rajin menadah kitab, rajin menghafal. Jadi ada sifat berilmu pada dia. Masa dia tak ada ilmu dulu, dia Muhammad juga. Sekarang bila dia sudah berilmu, dia ada sifat berilmu dan dia masih Muhammad juga. Berbeza dengan sifat ada tadi. Bila ada Muhammad, Muhammad tu lah. Kalau tak ada, tak adalah Muhammad. Itu maksud dia tu. Bukan sesuatu yang lebih daripada zat. Adapun yang dikatakan sifat nafsiyah itu iaitulah wujud, artinya ada Allah Ta'ala. Itu yang paling basic. InsyaAllah lah, ya. Orang Islam, tak kisahlah Wahabi ke Syiah ke, asal dia orang Islam, yang ini dia terima. Tak akan ada orang Islam dia kata Allah tak wujud. Itu dah jadi free thinker, dah jadi atheist. Lawannya, opposite daripada ada, bukan lawan makna fight. Macam mana Syekh yang Wahabi tak faham ni? Simple je. Lawan maknanya opposite.
Opposite daripada wujud iaitu ada, tiada. Mustahil lah Allah tiada. Tiada itu mustahil. Dalil akli baginya ialah sekalian makhluk. Dari segi akal, bila akal berfikir, bila ada makhluk, tiada makhluk, ya, gerak dan diam makhluk, itu menunjukkan ada Allah. Saya selalu bagi contoh, kalau dahulu di belakang rumah mak kita di kampung tak ada reban ayam. Tiba-tiba kita lama tak balik, kita balik-balik tengok ada reban ayam. Ya, kita tanya pada abang kita yang duduk di kampung, bang, siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak ni? Jawab abang kita, mana ada orang buat, jadi sendiri. Kan kita tak boleh terima, abang aku bergurau macam ni. Dah nyanyuk ke, dah apa. Ada pula reban ayam boleh jadi sendiri. Mesti ada orang buat. Itu baru reban ayam. Habis alam semesta ni, langit bumi ni, bulan bintang ni, yang lebih canggih, yang lebih sophisticated, yang lebih sistematik daripada reban ayam, boleh jadi sendiri. Kan akal tak boleh terima. Lebih-lebih lagi, kita ni wujud selepas tak wujud. Yang wujud selepas tak wujud, pasti diwujudkan. Dan tak mungkin dia mewujudkan diri dia sendiri. Jadi, alam ni sebenarnya bercakap tentang wujudnya Allah Ta'ala. Hatta, secara teorinya, kalau alam ni tiada pun menunjukkan Allah ada. Sebab kadang-kadang orang, dia jenis loya buruk. Dia tanya kita, apa dalil ada Allah? Kita jawab, ada alam ini. Bila ada alam ni, itu buktinya ada pencipta dia. Itu buktinya ada Allah. Lalu dia tanya, habis kalau alam tak ada? Kira tak ada bukti lah Allah tak ada. Maka kita jawab, kedua-duanya menjadi bukti Allah ada. Ada atau tiada alam menjadi bukti Allah ada. Maka timbul persoalan. Okeylah, kalau alam ada, kita fahamlah. Itu jadi bukti Allah ada. Macam mana pula kalau alam tak ada pun menjadi bukti Allah ada? Ini soalannya ni. Apa sebab ada makhluk ini dan tiadanya itu menunjukkan atas ada Allah Ta'ala? Sebab wujud tak wujud makhluk ni kan asalnya seimbang. Saya bagi contoh mudah. Siapa yang baru dapat menantu? Tadi baru dapat menantu? Sudah lama. Siapa yang baru dapat menantu? Katalah ada jemaah kita baru dapat menantu minggu lepas. Baru kahwin. Kawan saya baru kahwinkan anak dia semalam, buat kenduri kahwin. Jadi kalau kita tanya soalan, anak kawan saya yang baru kahwin semalam tu, nanti akan dapat anak tak? Soalan dia macam tu. Dia akan dapat anak ke tidak? Jawabnya, mungkin. Nak kata mesti dapat anak, ada je orang kahwin tak dapat anak. Nak kata mesti tak dapat anak, ramai je orang kahwin dapat anak. Maka wujudnya anak dia itu adalah sesuatu yang sama seimbang antara ada dan tiada. Itu maksudnya. Ya, alam ni, anak dia itu alam lah. Jangan ikut yang kata Allah tu pun alam gaib. Mungkin tersalah sebut lah kot. Allah bukan alam. Alam ni selain daripada Allah. Jadi budak anak pada pasangan yang baru kahwin itu adalah alam. Jadi sebelum dia lahir, maka kewujudan dia itu adalah sama seimbang. Ibarat neraca yang sama seimbang. Zaman sekarang orang dah tak pakai. Dulu orang pakai. Dacing. Dacing itu kan asalnya seimbang. Dia punya dua bilah tu seimbang. Kalau kita letak sesuatu, dia akan berat. Lepas tu kita letak alat apa? Dia punya batu penimbang dia tu, kita tahulah berapa berat sayur, daging dan sebagainya. Jadi setiap sesuatu yang sama seimbang, bila dia berat sebelah, pasti ada yang memberatkan dia. Takkan dia berat sendiri. Asalnya sama seimbang. Ada anak atau tak ada anak. Tiba-tiba terbukti hamba Allah ni dah kahwin, lepas tahun dapat anak. Pasti ada yang menentukan tu. Pasti ada yang memberatkan sebelah ada anak tu. Ataupun dah bertahun-tahun kahwin, sampailah salah seorang pun meninggal dunia dah, tak dapat anak, pun pasti ada yang menentukan sebelah tak ada anak tadi. Padahal hamba Allah tu nak anak. Berusaha berobat cara hospital, cara tradisional, tak dapat. Ada tak orang macam tu? Ada. Berarti ada yang menentukan bahawa pasangan tu tak dapat anak. Maka ada atau tidak ada alam ini, kedua-duanya menjadi bukti ada Allah Ta'ala. Ini kemasnya ulama-ulama tauhid. Dia nak menolak kemungkinan orang main-main. Orang kata, okeylah, alam ni ada, mana Allah ada. Kalau alam tak ada, kira Allah tak ada. Jawab tak. Alam tak ada pun menunjukkan Allah ada. Gitu.
soalan. Tuhan yang menjadikan alam ini qadim atau baharu, insya-Allah kita akan jawab dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.